Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Saya doakan semua sahabat-sahabat berada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Cuma tinggal beberapa hari saja lagi kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, teruskan kita berbuat ibadah kepada Allah SWT. Kerana apa? Kerana ya kita tak tahu. Kerana kita tak tahu sama ada tahun hadapan kita belum tentu lagi kita akan bersama dengan Ramadan. Kita tak tahu. Saya yang bercakap sendiri pun tak tahu adakah Ramadan tahun depan kita masih lagi dapat menikmati nikmat Allah SWT ini, nikmat Ramadan. Ramadan adalah satu nikmat yang besar yang dikenakan oleh Allah SWT kepada kita semua. Ramadan insya-Allah akan datang kalau belum lagi kiamat insya-Allah, tapi kita belum tentu sama ada kita masih lagi boleh bersama dengan Ramadan. Okey, jadi sebab itulah sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita ambil peluang sebaiknya pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini, supaya apa? Supaya kita dapat kumpulkan sebanyak-banyak ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam Ramadan Al-Mubarak ini, sahabat-sahabat semua, kita digalakkan untuk membaca Al-Quran. Sebab Nabi SAW menyebutkan juga Ramadan Syahrul Quran. Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Jadi kita kena banyak baca Al-Quran. Cuma hari ini sahabat-sahabat, saya nak ambil satu sudut daripada Al-Quran itu. Saya percaya ramai sahabat-sahabat yang dah khatam pun Al-Quran, dah baca Al-Quran, Alhamdulillah. Dan sahabat-sahabat juga ramai yang hafal Quran. Yang dah hafal Quran, yang baca Quran, yang konsisten baca Quran. Bahkan ramai yang dah jadi hafiz pun. Saya, anak beranak saya sendiri tak hafiz Quran, tak hafal. Cuma beberapa surah, beberapa juzuk saja. Tetapi ramai daripada kalangan anak-anak saudara saya, bahkan anak saya pun ada yang hafizah, yang hafiz. Tapi anak-anak saudara ramai, sangat ramai, sebab arwah ayah memang galakkan, sangat-sangat menggalakkan anak-anak saudara, cucu-cucunya belajar Al-Quran dan hafal Quran. Bahkan dekat rumah kita, sebelah rumah kita pun ada Mahat Tafiz. Mahat Tafiz bukan Nur Izzah, Darul Izzah. Nur Izzah tu lain, Darul Izzah. Dan ada Mahat Tafiz di Batu Balai, Jerantut. Itu yang diasaskan oleh arwah ayahanda saya lah. Jadi Alhamdulillah, satu perkara yang sangat baik. Hari ni pun ramai sangat orang yang berminat hantar anak-anak mereka ke sekolah-sekolah agama, dia hantar ke Mahat Tafiz. Alhamdulillah, dan ramai juga yang dah jadi hafiz. Cuma satu perkara yang saya ingin mengambil, nak sebut hari ni, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, ramai yang baca Quran tetapi malangnya bukanlah baca Quran tu malang, tetapi ada perkara yang tidak komplit, ada perkara yang tidak sempurna. Kita hafal dah bagus, Alhamdulillah, orang baca Quran dapat pahala, maknanya setiap baca tu katakan dapat hasanah dia, kebaikan dia. Dan hasanah tu maknanya digandakan hingga 10 kali ganda. Alhamdulillah, dari sudut pahala kita tak dapat, kita tak ada, orang kata tak dapat nafikan lah. Memang ganjaran pahala sangat besar untuk orang yang membaca Al-Quran. Tetapi Allah SWT menurunkan Al-Quran bukan hanya semata-mata nak bagi pahala dekat kita. Memang baca Quran banyak pahala dia, banyak ganjarannya, sangat digalakkan. Tetapi adakah itu matlamat utama? Tidak, sahabat-sahabat. Matlamat utama Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ialah hudal linnasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Jadi tujuan Allah SWT turunkan Al-Quran adalah untuk memberi hidayah kepada manusia, dan membuat perbezaan yang mana yang baik, yang mana buruk. Jadi kalau kita baca Quran, tetapi kita tak faham Al-Quran, macam mana kita nak dapat manfaat daripada Al-Quran? Ini dia punya isu dia, sahabat-sahabat. Jadi isu dia. Jadi sebab itulah hari ni saya nak bincang, nak ajak sahabat-sahabat untuk berbincang, untuk orang kata berkongsi, untuk berkongsi pandangan tentang satu kaedah, satu kaedah yang saya sebenarnya baru saja diperkenalkan oleh kekanda saya, iaitu satu kaedah macam mana kita dapat belajar dan menghafal Al-Quran dengan cara yang sangat sistematik, dengan cara yang sangat menyeronokkan, hanya di hujung jari. Orang kata berada, maknanya menggunakan apps. Sekarang ni orang semua pakai apps, sahabat-sahabat. Jadi kita ada satu apps yang dikenali sebagai Think Al-Quran. Think Al-Quran ni, sahabat-sahabat, subhanallah, saya ada kat sini. Saya pun baru subscribe. Saya baru subscribe. Dia bermula dengan surah An-Nas. Kalau saya tanya sahabat-sahabat,
kalau surah An-Nas ni memang boleh katakan 100%. Kalau sahabat-sahabat yang tengah tengok live saya ni, memang confirm saya boleh kata memang hafal. Daripada budak-budak, daripada kecil lagi kita dah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Saya pasti sahabat-sahabat semua dah hafal. Cuma saya nak tanya sahabat-sahabat, faham tak makna dia? Okey, saya tengok ada satu apps ni nama Think Al-Quran ni sahabat-sahabat. Dia bermula dengan surah An-Nas, surah yang paling last sekali. Surah paling last sekali dalam Quran tu surah An-Nas tu, orang kata surah penutup lah. Okey. Baik, kalau saya tanya sahabat-sahabat, An-Nas, okey, ada tak yang tahu perkataan An-Nas tu apa benda? Mungkin ada yang tahulah. Ramai yang tahu. Okey, ramai yang tahu. Baik, dalam apps ni kita ada bahasa, ada 4 bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Turki dan bahasa Inggeris. Ada bahasa Inggeris. Ada 4 bahasa. Okey, ada bahasa. Kita mula dengan bahasa Melayu. Tengok huruf An-Nas. Dalam surah An-Nas tu ada Qul. Kita dah hafal ni semua. Kita dah hafal sahabat-sahabat. Tapi sebut Qul tu, tahu tak apa dia makna dia? Qul, katakanlah. Jadi bila dia keluarkan perkataan Qul, perkataan dia, kemudian dia ada dia punya terjemahan. Maksud dia katakanlah. Jadi kita duduk, kita sambil-sambil pegang, sambil-sambil macam saya ni, sambil-sambil tunggu anak pergi sekolah ataupun lepas hantar sekolah, sementara nak tunggu jam reda sikit, saya duduk dekat sini dekat apps. Okey, saya buka Qul, katakanlah. Qul, katakanlah. Okey, Qul, kata. Saya ulang kita hafal. Okey, satu. Lepas kita hafal, kita akan contoh macam ni lah dia punya apps ni apps dia. Jadi bila kita dah hafal Qul, kita klik seterusnya. Bila seterusnya dia datang kalimah An-Nas. Okey, dia datang kalimah An-Nas. Apa An-Nas ni? An-Nas ni maksudnya manusia. An-Nas tu manusia. Okey, apps dia namanya Think Al-Quran. Nanti saya bagikan link sahabat-sahabat kalau nak tengok, nak cuba, boleh tengok dekat apps nanti. Think, T-H-I-N-K Quran. Nanti saya bagikan link, insya-Allah. Boleh tengok dekat bio juga, boleh contact saya dekat bio kalau nak dapatkan dia punya link untuk cuba apps ni. Sangat bagus sahabat-sahabat. Ia sangat bagus. Okey. Kemudian An-Nas kita pun hafal. Tadi Qul, katakanlah, kemudian An-Nas manusia. Okey, baik. Kemudian seterusnya dia datang perkataan yang seterusnya Sudur. Sudur apa dia? Sudur dada. Sadrun dada. Kalau sudur dada. Okey, baik. Seterusnya kita klik seterusnya, dia keluar perkataan jinnah. Al-jinnah. Jinnah apa dia? Al-jinnah ni rupanya jin. Okey, kemudian kita tekan seterusnya. Bila tekan seterusnya, dia akan keluar mula. Kita tadi dah hafal, kemudian kita nak pastikan sama ada hafalan kita tu betul ke tak. So macam ni kita tekan, kita mula. Jadi dia akan keluarkan perkataan yang penuh. Qul, huruf ayat yang penuh. Qul a'udzu birabbin nas. Okey, ada berapa? 1, 2, 3, 4 perkataan je. Ada 4 perkataan saja yang kita nak hafal hari ni contohnya kan. Maka dia akan tulis hijau tu, dia tulis Qul. Jadi kita ingat tadi Qul apa dia? Dia ada keluarkan dia punya jawapan dekat sini. Objektif bukan subjektif, objektif. Qul dia sebut Qul. Jadi kita pun Qul, kita ingat tadi Qul, katakanlah. Kita pun tekan Qul, katakanlah. Saya tekan katakanlah. Okey, maka seterusnya dia pergi, dia Qul, katakanlah, aku berlindung dengan Rabb sekalian alam. Okey, kemudian dia keluarkan perkataan An-Nas. An-Nas kita ingat tadi apa perkataan An-Nas? Maksud dia adalah manusia. Kita pun tekan manusia. Bagus kata dia. Betul, An-Nas kan. Kemudian kita teruskan. Bila kita teruskan, dikeluarkan perkataan Qul. Dikeluarkan perkataan Qul. Bila keluar perkataan Qul, kita pun Qul tadi katakanlah. Okey, kita pun bila tekan macam tu, dia suruh kita semak. Okey, kita pun semak. Bagus, betul, alhamdulillah. Okey, kemudian seterusnya, okey, kita teruskan, kita klik teruskan. Okey, dia keluarkan An-Nas.
Anas ni apa dia? Anas ni dia okey, dia bagi kelirukan kita sikit soalan dia. Anas ni maksudnya tipu daya, betul ke tak? Jawapannya tak, betul, salah. Kemudian kita semak semak. Teruskan, betul bagus. Anas maksudnya adalah manusia. Okey, seterusnya kita teruskan. Perkataan keluar kat sini sudur. Okey, sudur ni apa dia? Sudur adalah dada-dada yang kita sebut tadi, dada. Oh betul, alhamdulillah, betul, bagus sudur. Teruskan. Baik, sekarang ni ada keluar perkataan ni macam ni. Ada sudur minna fakihayatul. Okey, dada-dada apa dia jawapan dia? Jawapan dia adalah sudur. Kemudian kita semak. Teruskan, betul, alhamdulillah. Kemudian kita teruskan. Perkataan al-jinnah. Apa maksud al-jinnah? Kita ada kat sini jin. Contohnya jin ada perkataan jin, kemudian wa. Ada perkataan wa, sahabat-sahabat ada perkataan wa, kita pun tekan dan, maksudnya dan. Kemudian okey, alhamdulillah, betul, bagus. Okey, kemudian teruskan juga kita al-jinnah. Ingat sahabat-sahabat, ingat tak al-jinnah apa maksud dia? Al-jinnah maksudnya jin. Kita pun tekan jin. Kita tekan jin, kita semak. Boleh semak? Oh betul, alhamdulillah. Kemudian kita teruskan lagi. Wa, ingat tak sahabat-sahabat dia? Wa apa dia? Wa maksudnya dan. Kita pun tekan dan. Kemudian semak. Okey, betul, alhamdulillah. Sekali lagi betul. Alright. Kemudian wa. Okey, kemudian kita teruskan lagi. Teruskan. Okey. Kemudian dia akan buat soalan yang macam ni. Padankan. Dia ada manusia. Okey, ada manusia. Jadi sini kita tekan manusia. Bila tekan manusia, yang mana sahabat-sahabat? Dia punya jawapan dia. Jawapan dia adalah Anas. Kita pun tekan Anas. Maka hijau, betul Kemudian dia ada perkataan katakanlah. Okey, katakanlah apa dia? Sebut katakanlah. Okey, qul. Okey, betul juga jawapan dia. Kemudian satu lagi al-jinnah tu apa dia maksud dia? Al-jinnah adalah jin. Okey, alhamdulillah. Semuanya betul. Betul teruskan. Baik, teruskan cari padanan yang sesuai pula. Cari padanan yang sesuai. Dan adalah dan wow. Betul. Kemudian sudur adalah dada-dada. Okey, betul. Okey, kemudian teruskan. Okey, habis sahabat-sahabat. Kita cuma buat ini dalam masa antara 5 hingga 10 minit saja. Okey, baik. Pelajari perkataan yang kita pelajari tadi, ada 5 perkataan sahabat-sahabat. Ada 5 perkataan saja yang kita belajar pagi ni dalam tempoh 5 hingga 10 minit. Okey, sahabat-sahabat tahu tak? Bilangan ayat yang ada dalam Al-Quran, bilangan perkataan ada 10,140. Ini berdasarkan research yang dibuat, adalah 10,000. Okey, 10,140. Okey, dia ada bagikan dia punya info kat sini. Okey. Baik, sekarang ni kita cuma hafal tadi berapa perkataan? 5 perkataan saja kita hafal Kita hafal cuma 5 perkataan saja, tetapi tahu tak berapa banyak peratusan je yang kita dah hafal melalui 5 perkataan itu daripada Al-Quran. Okey, kita telah ingat 9.5% daripada Al-Quran. Sahabat, 5 perkataan yang kita hafal itu sebenarnya dah bersamaan dengan 9.5% daripada Al-Quran. Kenapa kita kata begitu? Kerana ayat-ayat Al-Quran ni sahabat-sahabat sebenarnya dia banyak berulang-ulang. Sebab itulah menggunakan apps ini, kita ambil dalam masa 5 hingga 10 minit satu hari. InsyaAllah dalam masa beberapa bulan kita boleh menguasai sekitar 80%. 80%. Okey, lebih kurang 80% daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, okey, bila kita gunakan apps ini insya-Allah dalam tempoh 5-6 bulan ataupun kalau paling lama pun setahun pun, insya-Allah kita akan dapat menguasai 80% daripada Al-Quran dengan cara yang sangat menyeronokkan, dengan cara yang sangat simple, sangat mudah, sambil-sambil kita tunggu anak, sambil-sambil kita santai-santai rehat di tangan saja kita guna, dan kita terus tekan-tekan je, main-main je insya-Allah sambil-sambil kita belajar. Alhamdulillah. Jadi sahabat, kalau kita selalu guna apps, guna Facebook lah, guna TikTok lah, tengok benda-benda yang tidak begitu banyak manfaatnya kepada kita, sama ada dunia dan akhirat, maka gunalah apps yang ada ni. Think Al-Quran, sahabat-sahabat boleh tengok nanti dekat bio saya. Okey, boleh hubungi saya. Macam mana nak orang kata nak subscribe, macam mana nak subscribe insya-Allah kepada
menggunakan ting Al-Quran supaya apa? Supaya bila kita dah belajar, kita dah faham Al-Quran. Bila kita faham Al-Quran, ya, maka insya-Allah mudah-mudahan ya, bila kita solat pun kita akan solat lebih khusyuk. Sebab apa? Sebab kalau sahabat-sahabat tengok kalau sahabat-sahabat tengok imam-imam qari-qari yang hebat-hebat, contohnya bila mereka solat, kenapa mereka menangis? Okey, kenapa mereka menangis? Okey, jadi kalau mereka menangis, sebab kenapa mereka menangis? Kerana mereka memahami apa yang disebut dalam Al-Quran. Mereka menangis kerana mereka gambarkan bila cerita pasal neraka, mereka menangis tersesak-esak. Sebab apa? Sebab mereka merasakan, mereka dapat rasa betapa teruknya, betapa dahsyatnya azab neraka itu kan. Jadi sebab tu mereka menangis. Tapi kalau kita dengar Quran, qari yang baca pasal syurga ke, pasal neraka ke, sama aja kita. Sebab apa? Sebab kita tak faham. Jadi mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran itu satu perkara yang wajib kita usahakan. Jadi sahabat-sahabat, kalau dulu payah kita nak belajar Al-Quran, ya, payah kita nak menghafal Al-Quran, kita tak tahu kaedah dan cara yang macam mana kita nak buat. Sekarang ni dah ada app yang sangat subhanallah, bagi saya sangat menarik, sangat mudah. Dan orang-orang tua, umur 70 tahun pun boleh lagi belajar melalui Al-Quran ni. Jadi sahabat-sahabat, itu saja yang dapat saya kongsikan pada pagi ni, dan khususnya pada Think Al-Quran. Minta maaf saya tidak dapat saya tidak dapat respon kepada sahabat-sahabat tentang soalan-soalan yang berkaitan dengan perkara-perkara lain. Sekarang itu di luar daripada orang kata pengetahuan saya. Semua dia terserah kepada mereka yang terlibat. Saya tak nak masuk campur. Saya dah puas dah. Saya dah orang kata dah give up dah secara umumnya. Okey, saya sangat kecewa dengan apa yang berlaku, tapi apa nak buat, ya, kita dah buat yang terbaik. Okey, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.